Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bincang jawapan bagi soalan struktur dan juga soalan esei. Untuk soalan struktur, senaraikan 4 latar tempat yang terdapat dalam petikan di atas 4 markah. Okey, untuk mendapatkan jawapan, jawapan ini kita boleh dapat di dalam petikan. Okey, cuba perhatikan petikan. Okey, perhatikan petikan. Dia baru bersara daripada angkatan bersenjata. Okey, di sini ada jawapan atau tidak? Tiada. Jadi kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Okey, ini kita namakan sebagai teknik bedah karya, iaitu untuk mendapatkan jawapan kita perlu teliti ayat demi ayat. Okey, dalam ayat yang seterusnya tu, sungguh pun dia telah mempunyai rumah besar di Tatamanu. Dia membeli sebuah rumah kecil di Ture, bandar di bahagian timur laut Rai Rapa. Okey, untuk mendapatkan jawapan, cara menjawab soalan struktur kita hanya perlu buat dalam bentuk macam soalan pemahaman, jawab pemahaman tu. Okey, ambil balik daripada kepala soalan, 4 latar tempat yang terdapat dalam petikan di atas ialah, cuba perhatikan, kita senaraikan. Kalau soalan struktur, kita gunakan tanda Roman. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan juga 4 Roman. Sebab di sini dia mau 4 sahaja kan. Jadi 1 Roman kita dapat tadi, sungguh pun dia telah mempunyai rumah besar di Tatamanu. Jadi jawapan 1 Roman ialah di Tatamanu. Macam mana kita mahu tahu itu latar tempat? Mudah sahaja. Bila dia menggunakan kata sendi, di hadapannya tu ada di, ada ke, ataupun dia guna nama tempat. Itu ialah latar tempat. Kita sambung. Dia membeli sebuah rumah kecil di Ture. Ini ada lagi perkataan di kan, di Ture. Jadi latar tempat yang kedua, buat 2 Roman. 2 Roman ialah di Ture. Lepas tu ayat yang seterusnya tu bandar kita sambung baca, bandar di bahagian timur laut Rai Rapa. Jadi latar tempat yang ketiga ialah di bahagian timur laut Rai Rapa. Kita mencari yang keempat lagi, kita sambung. Cikgu sambung baca ayatnya. Selalulah dia berulang alik antara Tatamanu dengan Ture. Masalahnya kalau kita ambil Tatamanu, Ture, ini sudah ya. Jadi kita cari lagi ayat seterusnya menggunakan bot lajunya. Membelah Selat Merauka. Selat Merauka ialah jawapan untuk 4 Roman. Jadi kita senaraikan sahaja 1 Roman apa, 2 Roman apa, 3 Roman apa, 4 Roman apa. Tapi kalau kita jawab dalam bentuk, kita salin bulat-bulat petikan dan kita gariskan keempat-empat latar tempat ni pun sebenarnya tiada masalah. Tapi kita senaraikan pun boleh juga. Itu untuk menjawab soalan struktur. Bagi menjawab soalan esei pula, di sini soalan dia huraikan 6 perwatakan general. Bila kita jawab perwatakan, formula dia mesti menggunakan perkataan seorang yang. Dan soalan esei markah dia banyak. Macam ni lah 12 markah. Tapi macam mana kita mau tahu dia berapa perenggan? Kita tengok kuantiti dalam soalan. Dalam soalan kuantitinya ialah 6. Jadi maksudnya, di sini dia sebut huraikan 6 perwatakan, maksudnya 6 perenggan lah. Macam mana kita mencari jawapan? Kita perhatikan dalam perenggan pertama dahulu. Kita masih menggunakan teknik bedah karya. Sebelum tu kena tahu ya, perwatakan ialah apa sahaja gambaran tentang watak. Tidak semestinya sikap dan perangai watak tu, tapi apa sahaja penerangan, gambaran, di mana dia tinggal, ciri fizikal dan sebagainya mengenai watak. Kalau ayat itu menerangkan tentang watak, itulah dia perwatakan. Mesti dijawab dalam bentuk pemerengganan. 6 perenggan lah, sebab tadi dia minta 6. Maksudnya 6 perenggan. Jadi kita boleh mulakan, tidak perlu pendahuluan lah, sebab pendahuluan tidak ada markah. Salah satu perwatakan general ialah seorang yang. Mesti perkataan depan seorang yang. Macam mana kita mau tambah ayat di belakang? Kita tengok dahulu, baca petikan perenggan pertama. Dia baru bersara daripada angkatan bersenjata. Di sini cikgu mengajar satu teknik lagi, teknik pemenggalan. Kita bahagi 2, yang mana kita mau ambil sebagai ayat perwatakan, yang mana kita mau ambil sebagai ayat contoh. Sebab dalam satu perenggan cuma ada 2 ayat. Satu ayat isi, satu ayat contoh. Ayat isi itu ialah ayat
perwatakan yang ada perkataan seorang yangnya. Dan ayat yang kedua ialah ayat contoh. Okey, kita mau penggal di sini, kita akan berhenti dia baru bersara. Itu akan jadi ayat isi. Okey, jadi ayat contoh daripada angkatan bersenjata. Kita bagi dua. Kita akan letak tanda strok tu di sebelah perkataan bersara. Tanda macam atau tu. Sebab kita penggal dia, kita bahagi dua. Jadi kita punya ayat perenggan satu, salah satu perwatakan general ialah seorang yang baru bersara. Nokta. Okey, lepas tu sambung lagi contohnya general baru bersara daripada angkatan bersenjata. Okey, kita ambil ayat yang kedua tu, takkan kita buat contohnya daripada angkatan bersenjata. Ayatnya tidak cantik lah, mesti kita ambil balik dari depan kan. Contohnya, dia baru bersara daripada angkatan bersenjata. Okey, itu perenggan yang pertama. Okey, seterusnya jawapan untuk perenggan yang kedua terdapat dalam ayat sungguh pun dia telah mempunyai rumah besar di Tatamanu. Okey, yang ini kita boleh jadikan perenggan yang kedua. Kita bagi dua lah. Mempunyai rumah, sungguh pun dia telah mempunyai rumah besar. Di situ kita penggal dia, berhenti di situ. Okey, dan selepas itu di Tatamanu kita ambil sebagai contoh. Kita simpan untuk contoh. Jadi untuk perenggan yang kedua, okey, kita guna penanda wacana lah. Selain itu, okey, general juga seorang yang ada perkataan seorang yang mempunyai sebuah rumah besar. Okey, nokta di situ. Contohnya, general mempunyai rumah besar di Tatamanu. Kan tadi kita bagi dua tu di Tatamanu untuk contoh. Okey. Begitulah dia punya jawapan. Okey, perenggan ketiga kita tengok pula di bahagian ayat, dia membeli sebuah rumah kecil di Ture. Boleh jugalah yang ini. Seterusnya, general seorang yang telah membeli sebuah rumah kecil. Nokta. Lepas tu contohnya, general membeli sebuah rumah kecil di Ture. Nokta. Okey, itu untuk perenggan ketiga. Yang keempat, boleh tambah juga ya dalam contoh tu di Ture, bandar di bahagian timur laut, Rai Rapa. Itu perenggan ketiga. Okey, untuk perenggan keempat, kita ambil dari perkataan selalulah dia berulang alik antara Tatamanu dengan Ture menggunakan bot lajunya membelah Selat Meroka sampailah yang halamannya di Ture tu kan. Okey, di sini kalau kita mau bagi dua, kita ambil sampai selalulah dia berulang alik antara Tatamanu dengan Ture. Okey, yang itu ya. Jadi, untuk perenggan 4, di samping itu, okey, general juga seorang yang selalu berulang alik antara Tatamanu dengan Ture. Nokta. Contohnya, general selalu berulang alik antara Tatamanu dengan Ture menggunakan bot lajunya membelah Selat Meroka masuk ke Selat Greva sebelum menuju kampung halamannya di Ture. Itu perenggan keempat ya. Okey, seterusnya untuk perenggan kelima kita gunalah perkataan penanda wacana seterusnya. Okey, kita cari ya. Di petikan ni kita sambung baca dulu. Katanya dia dilahirkan di sana. Di sana tu maksudnya di Ture ya. Walaupun beberapa orang tua di Futu Ata mengatakan general itu dilahirkan di Pukana. Ini kita kena ubah sedikit ayat. Seterusnya general seorang yang dilahirkan di Ture. Nokta. Okey. Lepas tu kita mau bagi contoh. Yang ini kita kena sambung sikit ya. Seterusnya, general juga seorang yang dilahirkan di Ture, namun ada yang mengatakan dia dilahirkan di Pukana. Sambung sikit lah. Lepas tu nokta. Contohnya, ambil daripada ayat. Contohnya, start dari walaupun beberapa orang tua di Futu Ata mengatakan general itu sebenarnya dilahirkan di Pukana. Okey. Okey, ini sebagai contoh. Okey, last. Perenggan yang keenam, akhir sekali. Kita tengok perenggan yang terakhir, kisah pertempuran dan kejayaannya di beberapa buah pulau Pasifik. Yang itu kan kita mau ambil sebagai perenggan terakhir. Akhir sekali, general juga seorang yang mempunyai kisah pertempuran dan kejayaannya di beberapa buah pulau Pasifik. Jadi kalau kita mau ambil contoh, kita ambil daripada contohnya ketika perang dahulu masih diingat
Kita sambung. Masih diingat kisah pertempuran dan kejayaannya. Kita tambah ayat dia di sini. Kisah pertempuran dan kejayaannya oleh penduduk Ogon Shoto, terutama generasi kacukan Jepun di Futuata. Okey, itu 6 perenggan siap. Cikgu sudah terangkan berkaitan dengan macam mana teknik menjawab soalan struktur dan esei. Tolong tanda di kertas, di buku kamu yang kamu sudah jawab tu. Sebab ni cikgu terangkan secara laju-laju lah. Kalau untuk kelas lain, cikgu buat kelas Google Meet. Dan cikgu harap kamu faham, dan sebarang masalah boleh terus berhubung dengan cikgu untuk maklumat lebih lanjut. Sekian, terima kasih.